Pemanasan sejahtera saya ucapkan kepada Encik Abdul Ghani Hassan yang merupakan masyarakat pendidikan moral. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan persetujuan akan membincangkan mengenai topik pengertian moral. Sebelum memulakan perbincangan, kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Lau Elki. Itu bagi saya, saudari Salvation yang merupakan ahli panel pertama. Seterusnya, saudari Werin Debbie Anak Hilton yang merupakan ahli panel kedua bersama dengan ahli panel ketiga kita, saudari Tosini. Pada dasarnya, moral berasal dari perkataan Latin mores yang membawa maksud sama seperti etika. Namun, moral merupakan satu perkara yang lebih merujuk kepada tingkah laku, manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Moral bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang patut dihayati oleh sesuatu masyarakat. Manakala etika pula bersifat teoretikal kerana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. Perkara ini menerangkan moral merupakan bahan yang dikaji, manakala etika adalah ilmu yang mengkajinya. Menurut Tian Ibu, moral adalah nilai yang berlaku dalam satu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang atau sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, dengan mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, kesetaraan moral dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan progresif. Hal ini disebabkan demikian kerana kesetaraan moral yang wujud dalam setiap ahli masyarakat dapat memupuk kesepahaman, ketertiban rasa. Hal ini disebabkan demikian kerana kesetaraan moral yang wujud dalam setiap ahli masyarakat dapat memupuk kesepahaman, timbang rasa, tolong-menolong dan nilai-nilai lain yang baik. Perkara ini seterusnya dapat membantu dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan damai. Dengan adanya masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi. Jadi, saudari Xiao, apakah pandangan anda mengenai pengertian moral? Terima kasih kepada saudari penerusi kerana sudi menanyakan soalan. Mengikut Kamus Oxford Advanced Learner, edisi ke-6, moral bermaksud kesedaran tingkah laku, betul atau salah, apa yang perlu dipatuhi dan tinggalkan, serta bersifat praktikal. Selain itu, moral juga bermaksud tingkah laku yang sesuai dengan tata susila masyarakat setempat, di mana masyarakat bertindak sebagai penentu. Manakala, menurut pandangan ahli, iaitu Wanta, pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan menentu benar atau salah sesuatu perkara dan tingkah laku. Sebagai contoh, dalam kehidupan bermasyarakat, kita haruslah menerapkan nilai hidup bersama secara aman dalam jati diri kita. Hal ini kerana dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Perkara ini sangat penting kerana negara kita terdiri daripada berbilang kaum, iaitu kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, Kadazan, Buzun, Iban dan lain-lain. Dengan mengamalkan nilai tersebut, masyarakat dapat mengelakkan perselisihan faham dan pertelingkahan sesama lain. Oleh itu, jelaslah dilihat, dengan mengamalkan pengertian moral akan menghasilkan negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saudari Rizwan telah menerangkan lebih terperinci mengenai pengertian moral. Itu juga dengan saudari Nur. Jadi, izinkan saya untuk meneruskan apa yang saya ingin mengatakan mengenai pengertian moral ini. Walaupun itu dibincangkan, tapi saya akan menambah sedikit sebanyak mengenai maklumat pengertian moral. Jadi, pernahkah anda mendengar pengantar seorang ahli bernama Maria Assunta? Menurut beliau, pengertian moral ini adalah mengenai aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai seorang manusia. Keadaan ini sebenarnya menunjukkan kewajiban
melakukan tindakan bermoral yang berasaskan rasional, iaitu sesuatu perbuatan secara umumnya dapat diterima oleh masyarakat dan muncul dalam bentuk kebebasan. Jadi setiap kita, iaitu manusia, mempunyai peranan dan kewajipan kita agar kita dapat membantu insan-insan lain dan melahirkan mereka menjadi insan yang bermoral seperti itu. Jadi hal ini dapat dikaitkan dengan nilai moral, iaitu nilai bertanggungjawab. Saya yakin anda semua sudah mempelajari apakah itu nilai bertanggungjawab dalam pendidikan moral, kan? Ya. Bertanggungjawab membawa maksud kewajipan ataupun tanggungjawab seseorang itu untuk memikul kewajipan untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan sempurna. Jadi dalam hal ini, setiap manusia harus menjalankan peranan dan kewajipan mereka dalam usaha memastikan untuk mengamalkan sikap dan perilaku yang mulia. Contohnya, mereka harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik di hadapan orang lain agar mereka dapat dipandang tinggi. Seandainya anda melakukan sesuatu yang baik ataupun menunjukkan perilaku yang mulia daripada orang lain seperti menghormati dia, itu menunjukkan anda mempunyai nilai moral yang tinggi dalam diri anda. Dan orang lain juga, itu masyarakat lain juga akan memandang tinggi kepada anda dan anda akan disenangi ramai. Siapa yang tidak suka kalau anda berkawan dengan orang yang mempunyai nilai moral yang tinggi, betul? Begitu juga jika anda melihat masyarakat lain melakukan perbuatan yang tidak baik, terutamanya di hadapan masyarakat, sudah pasti anda merasa seperti tidak senang hati melihat perkara itu. Oleh hal demikian, adalah tanggungjawab anda sendiri untuk menegur kesilapan mereka secara baik. Seandainya anda menegur secara baik, sudah pasti mereka akan bersikap terbuka dan dapat berubah dan menjadi insan yang lebih baik dan menilai moral yang tinggi. Jadi, apa pula pendapat anda sekarang di sini? Sekarang ini saya lebih faham tentang erti moral. Tahukah anda semua, moral juga merangkumi akhlak. Akhlak ini boleh ditakrifkan melalui dua pendekatan, iaitu linguistik yang bermaksud kebahasaan dan juga terminologik yang bermaksud peristilahan. Manakala dari segi kebahasaan, akhlak bermaksud berbudi pekerti. Dari segi istilah, akhlak bermaksud keadaan kejiwaan yang dari segi kebahasaan, akhlak bermaksud berbudi pekerti. Manakala dari segi istilah, akhlak bermaksud keadaan hati yang akan membentuk tingkah laku manusia. Dengan erti kata lain, akhlak ini menjurus kepada keadaan dalaman yang akan membentuk tingkah laku tabiat luaran. Sebagai contoh, analogi berkaitan akhlak ini boleh diumpamakan sebagai pokok dan akarnya. Akhlak merupakan akar, manakala tingkah laku merupakan dahan, daun, bunga dan juga buahnya. Sama seperti pokok, apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Jika rosak akar, maka akan rosak pokok dan cabangnya. Menurut Profesor Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan dan akan menjadi satu kebiasaan yang mudah dilakukan dalam kehidupan. Sekiranya kita mengamalkan satu tabiat selama 21 hari, lama-kelamaan ia akan menjadi satu perbuatan yang timbul tanpa memerlukan pertimbangan yang terlebih dahulu. Oleh hal yang demikian, akhlak adalah tingkah laku yang berhasil daripada keteguhan akidah dan juga pengalaman seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula akhlaknya. Jadi, manakah kita boleh dapatkan nilai akhlak ini? Iaitu menerusi agama. Akhlak manusia boleh dikaitkan dengan nilai harga diri juga. Harga diri didefinisikan sebagai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga marah diri. Contohnya, seseorang yang berakhlak mulia dan akan memiliki harga diri yang tinggi. Mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang akan menjatuhkan marah diri, keluarga dan juga negara. Saya sepakat dengan pendapat kamu bertiga. Berdasarkan definisi etika dari segi bahasa,
berasal daripada bahasa Inggeris ethic ataupun bahasa Greek ethos yang membawa masuk nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sifat, sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika merupakan pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral dan pertimbangan moral. Tambahan pula, etika ialah tindakan menyelidik memikirkan dan mempertimbangkan mengenai yang baik dengan yang buruk. Marilah kita mengalihkan perhatian kita kepada perbezaan antara akhlak, etika dan moral. Melalui tadi siau, apakah pandangan anda mengenai perbezaan antara moral, akhlak dan etika? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Moral membawa erti tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan. Oleh itu, tahukah moral ialah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja? Apakah tindakan zahir manusia? Contohnya yang boleh kaitkan dengan ia ialah bencana melanda dunia hari ini adalah kesan daripada tindakan zahir manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti mencemar sungai dengan bahan toksik, buangan sampah sarap, dan lain-lain. Seterusnya, moral hanya mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di dalam hati Seterusnya, moral hanya mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di dalam hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia sahaja. Moral juga merujuk kepada cara berfikir, bertindak dan bagaimana seseorang itu bertindak. Nilai-nilai moral hanya bersifat relatif, subjektif dan sementara. Contohnya yang boleh dikaitkan dengan nilai subjektif ialah penggunaan buku teks dalam pengajaran pendidikan moral. Secara amnya, penggunaan buku teks pendidikan moral adalah membantu pelajar mengkaji tentang perkara yang dibincangkan. Misalnya, dari segi pemakaian. Mengikut pandangan moral, jika seseorang itu mendedahkan aurat, tetapi mereka masih mempunyai perlakuan yang baik, mereka masih dianggap bermoral. Terima kasih. Ya, terima kasih saudari Bizwan pada sudi menerangkan mengenai perbezaan moral dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi pada sudi menanyakan soalan mengenai apakah perbezaan moral, etika dan juga akhlak, betul kan? Jadi saya akan menerangkan perbezaan bagi akhlak kerana saudari Bizwan sudah menerangkan di perbezaan moral. Okey, perbezaan akhlak sebenarnya adalah satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia yang mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan makhluk yang lain. Antara nilai yang terdapat dalam akhlak ialah bersifat mutlak, sempurna dan tidak tetap. Jadi sebenarnya terdapat dua jenis tingkah laku manusia, iaitu akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Sudah pasti akhlak yang buruk membawa kesan yang negatif kepada diri ataupun kehidupan seseorang itu. Contohnya akhlak yang buruk ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jadi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sebenarnya sudah anggap tidak berakhlak bagi sebuah agama, misalnya agama Islam, kerana mereka menganggap itu adalah perkara yang tidak baik dan ini akhlak yang buruk seandainya mereka melihat sesuatu keadaan itu. Seperti yang saudari Bizwan berkata sebentar tadi, beliau menyebut mengenai cara pemakaian, betul kan? Begitu juga dengan cara pemakaian. Seandainya anda berpakaian dengan tidak sopan, anda juga dianggap sebagai akhlak yang tidak baik. Seperti itu. Jadi akhlak yang buruk ini membawa kesan yang sangat buruk kepada diri seseorang yang boleh membawa kehidupan seseorang itu porak-poranda. Jadi sudah pasti kehidupan seseorang itu tidak aman dan juga tidak harmoni. Manakala akhlak yang baik membawa kesan yang positif dalam kehidupan seseorang itu, kerana ia akan
mahasiswa itu hidup dalam sejahtera dan juga tenteram. Jadi, saudari Zindan, apakah anda boleh katakan mengenai perbezaan-perbezaan ini? Terima kasih Dorothy atas penjelasan yang terang atas perbezaan akhlak dan akhlak. Sekarang pula saya akan meneruskan dengan perbezaan etika. Etika merupakan tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia bagi membezakan antara yang baik dengan buruk dalam masyarakat serta untuk membatasi perlakuan yang baik dengan jahat. Fungsi etika menggariskan beberapa prinsip atau ukuran yang asas untuk menentukan apakah tingkah laku yang betul dan salah dengan tingkah laku yang bertanggungjawab dan apakah yang tidak. Contohnya yang tadi telah diperkatakan oleh Verily pasal mengenai etika berpakaian. Sekiranya tidak mematuhi etika berpakaian, kamu bukan sahaja dikira sebagai orang yang tidak berakhlak, tetapi juga tidak beretika. Contohnya kita berbincang dari segi pemakaian. Garis panduan etika pemakaian di College Matrikulasi kita telah ditetapkan, iaitu pelajar perempuan Muslim haruslah berpakaian pakaian yang tidak ketat dan juga tidak menunjukkan bentuk badan serta bertudung. Manakala kepada pelajar yang bukan Islam telah dibenarkan untuk memakai baju blouse dengan strap bottom yang tidak terlalu mengikut badan. Panduan ini telah dikeluarkan adalah untuk memastikan warga sekolah tidak melanggar etika kemasyarakatan yang akan mengundang kepada pandangan jelek daripada orang lain. Etika mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia bagi menjadikan prinsip tanggungjawab dan menilai etika yang berkaitan dengan kemanusiaan. Etika ini juga boleh dikaitkan dengan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Contohnya pelajar KMNS yang mematuhi panduan pemakaian yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekiranya mereka tidak mematuhi panduan pemakaian, mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak serta tidak beretika kerana mereka telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Lebih serius lagi, orang tersebut akan dipandang seorang masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada para ahli panel kerana sudi meluahkan pandangan yang benar sekali. Izinkan saya bertanya, apakah kepentingan moral? Kita mulai dari sel, apakah pandangan anda tentang kepentingan moral? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Moral adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang salah dan mana yang betul. Ianya berkaitan dengan kesedaran dan kekuatan yang mantap. Kombinasi dua perkara ini akan melahirkan corak pilihan yang baik atau yang buruk. Secara individu, seseorang yang bermoral akan merasakan kehidupannya dilindungi dengan aman dan sejahtera. Sehubungannya itu, manusia mesti patuh kepada prinsip-prinsip kemoraan. Menurut Henry Bowney, terdapat 3 jenis kemoraan, iaitu kemoraan peribadi, kemoraan sejagat dan kemoraan mutlak. Kemoraan ini sangat penting dalam kehidupan manusia, terutamanya untuk mengatur kehidupan manusia pada masa depan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip kemoraan, manusia akan melahirkan sikap bekerjasama antara satu sama lain. Kesannya dapat mewujudkan perpaduan antara kaum. Perpaduan ini sangat penting dalam negara yang mempunyai berbilang kaum. Hal ini kerana dengan perpaduan yang kokoh, maka negara pasti akan berkembang maju dan dapat merealisasikan transformasi nasional 2050. Jadi, sikap moral merupakan asas prinsip untuk manusia hidup. Individu yang bermoral akan disenangi oleh masyarakat. Hal ini kerana mereka akan memilih orang yang bermoral tinggi untuk melakukan sesuatu aktiviti. Sebaliknya,
Masyarakat tidak akan memilih individu yang tidak bermoral dalam melakukan sesuatu perkara kerana mereka tidak dipercayai. Terima kasih. Terima kasih saudara Yusuf. So sekarang izinnya saya tanya Berry, apakah pendapat anda tentang kepentingan moral? Terima kasih saudara Kurusi karena sudi menanyakan saya pendapat saya mengenai moral ini. Dan juga terima kasih kepada Saudari Rizwan karena sudi menjelaskan sedikit sebanyak mengenai moral. Apakah itu kepentingan moral? Jadi memang betul apa yang diperkatakan oleh Saudari Rizwan seperti tadi. Seandainya seseorang itu tidak bermoral, bagaimana dia hendak mengendalikan sesuatu pekerjaan dan bagaimana orang lain ingin mempercayai dia, sedangkan dia sendiri tidak bermoral. Sudah tentu orang tidak akan mempercayai dia karena dia sendiri juga tidak menunjukkan sikap-sikap yang baik dalam dirinya itu sendiri. Seperti yang saya katakan pada awal perbincangan kita tadi. Okay. Seandainya anda tidak bermoral, anda tidak akan tidak mau berkawan dengan seseorang itu dan malah tidak mau mendekatinya kerana membawa pengaruh yang buruk kepada anda sendiri. Jadi setiap ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi sudah tentu ibu bapa akan melarang anak-anak mereka supaya tidak mendekatkan diri dengan orang-orang seperti itu, iaitu orang yang tidak bermoral. Sudah pasti ibu bapa anda juga berkata begitu kepada anda kan sebelum anda memulakan anda punya melanjutkan pengajian ke college menuju kelas sendiri seperti ini. Jadi saya ingin menambah sedikit sebanyak mengenai kepentingan moral dan menyokong sedikit sebanyak juga kepada maklumat yang disampaikan oleh Saudari Rizwan seperti tadi. Jadi moral juga penting dalam hubungan kekeluargaan. Jadi setiap orang di muka bumi ini sudah pasti mempunyai keluarga. Ya, keluarga untuk menyokong mereka dalam apa jua mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi kepentingan moral dalam kekeluargaan ialah menjadikan sesebuah keluarga itu hidup aman dan tenteram. Jadi dalam keadaan aman dan tenteram, sudah tentu kita akan hidup bahagia bersama keluarga kita. Apabila kita rasa bahagia, kita akan rasa senang dan juga tidak akan rasa susah hati. Kerana kita mempunyai keluarga yang memahami kita dalam pelbagai situasi. Hal ini kerana segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Seandainya sesebuah keluarga itu dalam pertengkaran, jadi sepatutnya sebagai ahli keluarga harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing untuk cuba menyelesaikan masalah tersebut. Jadi keadaan ini sesuai dijadikan contoh dalam nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Jadi sebagai keluarga haruslah memainkan peranan masing-masing dan kewajiban mereka. Jadi apabila sesuatu keluarga itu bermasalah, masalah itu harus diselesaikan dengan secara baik melalui perbincangan. Okay, perbincangan amat penting dalam sebuah keluarga, malah dalam persahabatan juga. Jika kita tidak berbincang dengan baik, bagaimana kita dapat atasi masalah itu dan selesaikan dengan cara yang baik, secara bersemuka lebih baik kan? Jadi apabila sebuah masalah itu dapat selesaikan secara lebih baik, sudah tentu emosi kita akan jadi lebih stabil dan setiap anggota keluarga dapat menunjukkan suasana mesra, dapat betul ansur dan rukun rumah tangga akan berkekalan. Pasalnya juga jurang generasi antara anak dan ibu bapa tidak akan berlaku. Jadi sudah pastikan kita semua ada gadget, itu telefon pintar. Kebanyakan anak-anak pada masa ini lebih mementingkan mereka punya gadget itu telefon pintar dan meluangkan masa yang lebih banyak berbanding meluangkan masa bersama dengan keluarga mereka sendiri. Jadi bayangkan kebanyakan anak sekarang pulang dari sekolah memain handphone manakala ibu bapa mereka bekerja balik lewat malam dan mereka hanya ada masa untuk makan malam. Tetapi anaknya sendiri masih lagi bermain handphone bimbit. Jadi bagaimana keadaan itu dapat mewujudkan suasana yang aman dan tenteram, malah juga merapatkan hubungan kekeluargaan itu sudah pasti itu sukar untuk dicapai. Dan peristiwa ini amat menyedihkan kita semua kerana ia bukanlah peristiwa yang amat baik untuk dilihat, ya. Jadi dalam kekeluargaan ini amat penting supaya kita dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Seperti dalam nilai pendidikan moral itu
Kasih sayang kepada keluarga, kita perlu memupuk semangat cinta dan perasaan kepada keluarga secara mendalam. Dan tanpa keluarga, siapalah kita? Siapalah kita yang akan meneruskan hidup tanpa sokongan daripada mereka? Karena sokongan dari ibu bapa amat penting. Begitu juga dengan doa-doa mereka. Selain itu juga hubungan antara anggota keluarga juga harus dimuliakan agar kita dapat berinteraksi dan beri layanan sopan yang baik antara ahli keluarga kita sendiri. Terima kasih, saudari. Setelah saya mendengar pendapat vision dan pendapat Berlin tentang kepentingan moral terhadap diri sendiri dan keluarga, so sekarang saya ingin menambahkan idea dalam kepentingan moral terhadap masyarakat dan negara. Secara umumnya, masyarakat terdiri daripada berbagai kaum, berbagai bangsa dan agama. Sekiranya setiap individu dapat memainkan peranan diri secara baik, iaitu mengamalkan nilai moral dalam kehidupan mereka, so tentu pastilah masyarakat dapat bergaul dengan harmoni. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap individu dapat hidup bertoleransi dan secara aman. Apabila seseorang melakukan kesilapan secara tidak sengaja, so bagi orang yang mengamalkan nilai secara baik, dia akan memaafkan kesilapan yang mereka lakukan secara mudah. Maka pertelingkahan dan pergaduhan pasti dapat dikurangkan. So masa pertelingkahan dan perselisihan faham dapat dikurang, masyarakat yang bersatu padu dapat diwujudkan secara tidak langsung. So apabila satu masyarakat dapat bersatu padu dan apabila satu masyarakat dapat hidup bersatu padu, situasi inilah dapat menyumbang kepada kekuatan sebuah negara kerana negara tidak mudah diancami oleh anasir-anasir asing. So, dengan ini, keselamatan negara dapat dijamin. Dengan kebaikan moral, maka kita juga perlu melihat sebelah jahat, kalau sebelah kesian buruk sekiranya kita tidak mengamalkan moral dalam kehidupan kita. So, jadi saudari Singgih, apakah pendapat anda sekiranya masyarakat tidak mengamalkan moral dalam kehidupan mereka? Jadi pada pendapat saya, sekiranya seseorang ini dia tidak bermoral, maka seseorang ini dia akan menemui masalah semasa dalam pergaulan seharian. Hal ini kerana seseorang tersebut tidak erti cara untuk berkomunikasi dengan orang lain secara sopan dan juga berbudi. Maka orang yang tidak bermoral akan menyebabkan orang lain merasa tidak selesa semasa bergaul dengan mereka, dan lama kelamaan mereka akan meninggalkan orang yang tidak beretika itu. Bukan sahaja cara berkomunikasi secara bersemuka, maka sekiranya seseorang itu tidak berakhlak semasa bertutur dengan orang lain di atas talian, ia juga dianggap tidak moral. Pihak yang tidak beretika, lebih lagi, pihak yang tidak beretika berani menyebar kandungan sensitif, iaitu isu perkauman, agama dan institusi diraja di atas talian. Dan mutakhir ini, isu berkenaan semakin menjadi-jadi dan merupakan perkara yang sensitif dan boleh menimbulkan ketidakpuasaan hati dalam kalangan masyarakat. Maka, perbalahan antara masyarakat akan berlaku sekiranya rakyat bersikap buruk. Kesan tidak bermoral juga akan menyumbang kepada keluarga yang porak-poranda dan tidak aman. Hal ini kerana ibu bapa mereka sendiri juga tidak mengamalkan nilai moral. Mereka tidak dapat menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, maka anak-anak tersebut akan mengikut contoh yang tidak baik dan akan menyumbang kepada gejala-gejala sosial, contohnya anak-anak tersebut merokok, mengambil dadah dan sebagainya. Dan hal ini secara langsung akan menyumbang kepada gejala sosial yang akan mengganggu keamanan negara.
Itu saja, terima kasih. Setelah kita melihat nilai moral dan kesan negatif sekiranya manusia tidak mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka, maka bagaimanakah kita dapat mengamalnya nilai-nilai moral mengamalkannya supaya nilai moral sepati dengan kehidupan kita? Sebagai pengetahuan anda, nilai-nilai moral telah dikategori kepada 7 bidang, yaitu bidang perkembangan diri, bidang kekeluargaan, bidang alam sekitar, bidang patriotisme, bidang hak asasi, bidang demokrasi, dan serta bidang keamanan dan keharmonian. Saya akan menceritakan dahulu tentang bidang yang pertama, iaitu bidang perkembangan diri. Sebagai manusia, kita sepatutnya mengamalkan nilai rasional dalam menghadapi kehidupan seharian. Dari segi definisi, nilai rasional bermaksud boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar. Pada era ini yang penuh dengan modernisasi dan globalisasi, penggunaan gadget telah menjadi sesuatu kebiasaan pada kita. Penyediaan berita palsu telah pun mendulang pada masa ini. Sebagai manusia yang tidak rasional, kita seharusnya tidak bergantung dan mempercayai berita-berita yang terdapat dalam media sosial sepenuhnya, tetapi seharusnya berintegrasi secara logikal dengan kesalahan berita tersebut. Kita juga harus merujuk kepada medan rasmi ataupun medan yang telah diiktiraf untuk mengesahkan kesalahan berita itu. Jadi, apakah pandangan adik-adik Hana tentang cara pengamalan nilai-nilai ini berdasarkan bidang perainan? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Setelah mendengar penerangan tentang bidang 1 daripada pengerusi, saya akan menerangkan nilai-nilai penting tentang bidang 2, iaitu kekeluargaan. Terdapat 4 nilai dalam bidang ini, iaitu kasih sayang terhadap keluarga, tanggungjawab kepada anggota keluarga, mengekalkan tradisi kekeluargaan, dan hormat dan taat kepada anggota keluarga. Baiklah, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang kasih sayang terhadap keluarga. Kasih sayang terhadap keluarga bermaksud perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam terhadap keluarga. Jadi, bagaimanakah kita dapat menunjukkan perasaan cinta terhadap keluarga? Cara pertama ialah kita boleh mendengar nasihat ibu bapa dan mentaati mereka. Seterusnya, kita haruslah meminta maaf ahli keluarga yang bersalah. Dan juga memaafkan ahli keluarga yang melakukan kesalahan. Bukan itu sahaja, berkomunikasi dalam antara ahli keluarga amat penting dalam memastikan keharmonian sesebuah keluarga. Dengan berkomunikasi, masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan juga dapat mengeratkan hubungan antara ahli anggota dan antara anggota keluarga. Jadi, dilihatlah apa pentingnya nilai kasih sayang terhadap keluarga. Oleh itu, marilah kita bersama mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Baiklah, sekarang giliran saya pula untuk menerangkan mengenai bidang yang terdapat dalam pendidikan moral. Terima kasih sudah mengurusi, sudah bertanya soalan, itu juga dengan segi visual, karena segi menerangkan mengenai bidang 2, iaitu nilai kasih sayang terhadap anggota keluarga. Jadi sekarang saya akan meneruskan dengan bidang yang ketiga, iaitu alam sekitar. Alam sekitar terdiri daripada 3 nilai moral, iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar, keharmonian antara manusia dan alam sekitar, dan kemapanan alam sekitar. Tapi saya hanya menerangkan 2 daripada 3 nilai ini, yaitu nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar dan keharmonian antara manusia dan alam sekitar. Baiklah, yang pertama iaitu menyayangi dan menghargai alam sekitar. Nilai ini didefinisikan sebagai kesedaran tentang perlunya memelihara dan memelihara alam sekeliling untuk mengeratkan keseimbangan ekosistem. Jadi, setiap kita haruslah mempunyai nilai ini agar alam sekeliling kita terpelihara dan terjaga.
Seperti yang saya katakan pada awal pembicaraan kita tadi, nilai-nilai moral bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan alam sekitar juga, itu juga makhluk lain. Jadi ia merupakan kewajiban kita untuk menjaga alam sekitar seperti yang diamanahkan oleh Tuhan, agar kita menjaga dan memelihara alam sekitar kita dengan baik. Jika kita tidak menjaga dan memelihara alam sekitar dengan baik, bagaimana kita dapat hidup dengan tenteram? Saya memberi contoh, sekiranya kita membuat aktiviti pembalakan terbuka. Jadi asap-asap daripada pembakaran itu akan menyebabkan udara kita tercemar. Apabila udara tercemar, kita sendiri juga mendapat akibatnya, itu kesan buruk, iaitu kita akan dapat penyakit seperti asma dan juga kesesakan pernafasan. Jadi hal ini juga membawa kesan buruk kepada kita, bukan saja kita, tetapi semua orang akan merasai benda yang sama. Jadi bukankah kita patut rasa bersalah? Oleh sebab itu, kita haruslah memupuk dan mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, kita juga boleh mengadakan kempen kesedaran. Kebanyakan kita lihat di media sosial, terutamanya banyak program-program yang melibatkan alam sekitar ini agar alam sekitar dapat terjaga. Banyak masyarakat pada masa kini tidak peka terhadap alam sekitar dan tidak mengamat peduli mengenai alam sekitar. Seterusnya, sebagai insan yang bermoral, kita haruslah membuang sampah dengan sampah dengan betul lah. Contohnya, membuang sampah ke dalam tong kita semula yang telah disediakan. Kebanyakan orang tidak peka dalam hal itu, mereka hanya membuang sembarangan, malah membuang sampah merata-rata, dan itu adalah membuatkan fenomena itu menjadi sebati dalam kita, menyebabkan kita kerap melakukan perkara yang tidak moral itu. Jadi apa pandangan orang asing kepada negara kita apabila melihat warga negara Malaysia bertindak sedemikian? Sudah tentu kita punya identiti sebagai rakyat Malaysia akan tercemar. Jadi itulah sedikit sebanyak nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Dan nilai seterusnya iaitu nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Nilai ini didefinisikan sebagai keadaan saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar terpelihara. Ini juga dapat dikaitkan dengan jangan membuang sampah mendarata, karena ia merupakan perbuatan yang tidak bermoral juga. Menyebabkan apabila kita buang sampah mendarata, tentu suasana kita akan kotor, udara juga kotor, dan menyebabkan banyak haiwan-haiwan yang akan datang, haiwan yang boleh membawa penyakit. Jadi kita sendiri pun akan mendapat penyakit pada akhirnya nanti. Selain itu, kita juga boleh adakan gotong royong. Dengan mengadakan gotong royong, semua orang akan saling bekerjasama untuk membersihkan kawasan sekeliling. Jadi dalam gotong royong itu juga dapat memupuk nilai yang baiklah, itu dapat menjaga hubungan antara satu sama lain. Jadi itu saja daripada saya mengenai alam sekitar dan yang kedua. Seterusnya, apakah yang anda dapat kongsikan pada hari ini? Terima kasih saudara Melody. Sekarang ini saya akan membincangkan tentang bidang patriotisme. Nilai-nilai yang dirangkumi dalam bidang patriotisme ini ialah nilai cinta akan negara, nilai taat setia kepada raja dan negara, dan juga nilai sanggup berkorban untuk negara. Dan saya akan mengenalkan tentang nilai cinta akan negara dan juga nilai taat setia kepada raja dan negara. Definisi nilai cinta akan negara berbunyi perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri. Buktinya, kita boleh menyumbang kepada negara dalam kepakaran kita selepas kita melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya, selepas kita menghabiskan pembelajaran kita di College Matrikulasi ini, kita akan melanjutkan pelajaran ke Universiti Awam. Jadi, selepas kita
Selepas graduasi, kita akan memberi sumbangan dalam bidang-bidang yang kita ceburi. Dan seterusnya, kita haruslah meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri sendiri dengan mengetepikan keselamatan diri demi mempertahankan negara. Bukti nilai mengenai taat setia kepada raja dan negara. Definisi taat setia kepada raja dan negara ialah kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara. Contohnya, kita hendaklah menghormati lambang-lambang kebesaran negara seperti lambang negaraku dan juga Darul Gemilang. Di samping itu, kita hendaklah setia kepada raja dan negara dengan tidak mengkhianati negara demi bangsa dan martabat negara. Contohnya, kita sebagai rakyat yang setia, kita tidak akan terlibat dengan anasir subversif yang bertujuan untuk mengancam martabat negara. Kita juga tidak akan, kita sebagai rakyat yang bermoral, kita juga tidak sepatutnya mencaci pemimpin-pemimpin di media sosial yang akan menyebabkan perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Asian, saudari Valerie dan saudari Sini. Demikianlah tadi perbincangan kita pada semua ahli panel kita tentang pengertian moral. Secara ringkasnya, pengertian moral adalah satu keyakinan tentang yang benar dan salah, baik dan buruk yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Dapat diartikan sebagai satu tindakan seseorang untuk menilai benar dan cara hidup seseorang mengenai apa yang baik dengan apa yang buruk, iaitu pengetahuan dan wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir pada hari ini untuk membicarakan pengertian moral. Semoga forum ini menjadi wadah yang berjaya mengingatkan setiap individu supaya menjadi seorang insan yang penuh dengan nilai-nilai murni. Selanjutnya, melahirkan masyarakat dan negara yang matang berkembang dari segi rohaniah dan lahiriah. Di sini, saya ingin mewakili semua ahli panel untuk mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih kepada pensyarah kita, Encik Abdul Ghani Hassan yang sudi meluangkan masa berharga untuk menghadiri perbincangan kita pada hari ini. Kepemahaman beliau yang amat ternilai tetaplah kita hargai. Sampailah sini perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.